Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio and Exploration dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya Nazri Saleh, hos anda. Hari ini saya bawakan anda kepada sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam, iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Sebelum saya teruskan video ini, bantu saya dengan tidak skip iklan ketika menonton video di channel ini. Subscribe channel ini kepada yang belum subscribe dan share video ini, semoga ramai yang akan dapat manfaat, dan pastikan anda menonton video ini sampai habis supaya anda faham secara menyeluruh berkenaan sejarah yang ingin disampaikan. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara yang memerintah dari abad ke-13 hingga ke-16. Samudra Pasai terletak di pantai utara Sumatera. Merah Silu dilantik sebagai pemimpin pertama Samudra Pasai dengan gelaran Sultan Malik Al-Saleh dan diiktiraf sebagai pengasas dan pemimpin pertama Samudra Pasai. Raja atau Sultan yang berjaya membawa Pasai ke puncak kejayaan ialah Sultan Mahmud Malik Az-Zahir yang memerintah dari tahun 1326 hingga 1345. Bukti kewujudan kerajaan Pasai boleh didapati dalam catatan Marco Polo dan Ibnu Battuta. Kerajaan Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan kerana kedudukannya yang strategik berhampiran dengan Selat Melaka. Pada abad ke-13, Selat Melaka merupakan laluan perdagangan antarabangsa yang dilalui oleh pedagang dari Semenanjung Arab, India dan China. Pemerintahan Samudra Pasai berkembang pesat ketika itu dan terus menjalin hubungan dengan kerajaan Islam di India dan Arab. Malah melalui catatan lawatan Ibnu Battuta pada tahun 1345, Samudra Pasai adalah sebuah pelabuhan yang penting. Kerajaan Samudra Pasai kurang dikenali. Oleh sebab itu, kekurangan data sejarah yang lengkap berkaitan keruntuhan kerajaan Pasai tidak jelas. Pada zaman kerajaan Samudra Pasai mengalami perkembangan yang pesat. Kerajaan Samudra Pasai terus menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam di India maupun Arab. Puncak kejayaan kerajaan Samudra Pasai adalah atas faktor aktiviti perdagangan dan kemudian telah menggunakan shilling emas sebagai alat pembayaran. Shilling emas yang disebut dirham ini pertama kali diperkenalkan oleh Sultan Muhammad Malik Az-Zahir dan kemudian digunakan secara rasmi oleh kerajaan Pasai. Pada masa kejayaannya, Samudra Pasai merupakan pusat perniagaan penting di kawasan Nusantara. Samudra Pasai memiliki banyak bandar yang dikunjungi oleh para saudagar dari berbagai negeri seperti dari China, India, Siam, Arab dan Persia. Kerajaan ini juga dikenali sebagai pengeluar rempah-rempah terkemuka di dunia dengan lada sebagai komoditi utamanya. Tidak hanya itu, Samudra Pasai juga menjadi pengeluar sutera, kapur baros dan emas. Di samping sebagai pusat perdagangan, Samudra Pasai juga merupakan pusat perkembangan agama Islam. Menurut Ibnu Battuta, Sultan Samudra Pasai disebut sebagai pemimpin yang menjunjung tinggi agama dan berjaya mengislamkan penduduk di daerah-daerah sekitarnya. Kegemilangan kejayaan Samudra Pasai juga dipengaruhi oleh lemahnya pengaruh kerajaan Sriwijaya. Saya telah dihubungi oleh seseorang yang minta kami merungkai makam lama yang ada kaitan dengan Raja Pasai di kawasan Kampung Air Hitam Darat, Masjid Tanah Melaka.
saya diberikan gambar makam tersebut supaya kami dapat menilai dulu sama ada makam ini makam lama yang ada kaitan dengan sejarah ataupun tidak. Ternyata, apabila kami melihat foto ini secara batin, memang benar ia sebuah makam lama yang ada kaitan dengan sejarah kerajaan Pasai. Makam siapakah ini? Oleh yang demikian, sumber batin adalah salah satu cabang ilmu yang perlu diteliti dan dikaji dengan lebih mendalam pada dapatannya, bukan ditolak mentah-mentah. InsyaAllah, dalam video ini, saya dan Puan Ita akan kongsikan maklumat berdasarkan dari sumber batin. Apa yang akan saya sampaikan ini terpulang kepada anda sama ada ingin percaya ataupun tidak. Nasihat saya, jangan terus menolak dan jangan pula terus menerima bulat-bulat selagi anda belum dapat fakta sebenar atau meyakini melalui hati nurani anda. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kami melihat gambar makam, saya terus tergerak hati untuk buat temu janji dengan pemberi maklumat tersebut supaya beliau dapat menunjukkan lokasi makam ini. Pemberi maklumat itu memberitahu kepada saya bahawa dia telah hubungi saya sejak tahun lepas berkenaan makam ini dan kali ini baru saya tergerak untuk ke makam tersebut. Semua atas izin Allah. Allah yang menentukan arah tuju saya dalam eksplorasi. Bukan saya lupa atau sebab lain, tetapi semua atas izin Allah. Saya hanya hamba yang menjalankan tugas di dunia ini sahaja. Setelah saya sampai di lokasi, saya telah ditunjukkan lokasi makam tersebut dan saya dapati ada beberapa makam di kawasan ini. Saya juga dimaklumkan makam lama juga ada berdekatan dengan rumah-rumah penduduk kampung ini. Dalam pemerhatian Puan Ita secara batin, inilah makam Raja Pasai dan makam lain ada kaitan dengan kerabat dan guru agama sezaman dengan Raja Pasai tersebut. Namun, almarhum Raja Pasai ini tidak mahu bercerita kisah dan sejarahnya dengan lebih terperinci kerana baginda telah buang tahtanya dan berhijrah ke Melaka untuk menjadi orang biasa dan seterusnya menjadi pendakwah bebas dalam menyebarkan agama Islam di sekitar kawasan Melaka ini. Baginda sangat mementingkan agama dan akhirat sehingga menganggap pangkat dan harta dunia melalaikan manusia dari jalan Allah. Disebabkan itu, baginda menutup segala sejarahnya dari keturunannya, bimbang akan lalai dari jalan Allah. Kami telah sampaikan kepada almarhum hajat sebenar kami, bukan kerana harta dunia, tetapi ingin mengetahui sejarah supaya anak cucu tahu dengan jati dirinya demi agama, bangsa dan negara. Atas izin Allah, apabila kami menyebut adakah nama baginda dulu menggunakan gelaran Sultan Zainal Abidin III yang memerintah Pasai dari 1468 hingga 1474 oleh sebab digulingkan oleh saudaranya. Lalu almarhum menundukkan mukanya dalam keadaan sedih tanpa kata apa. Kami rasakan itu adalah tindak balas mengiyakan perkara tersebut di mana terdapat sejarah hitam pada pemerintahannya ketika menggunakan nama gelaran tersebut. Saya mencari kisah berdasarkan nama baginda tersebut di internet dan telah menemui ringkasan kisahnya. Menurut dari sumber yang dipetik dari sejarah Melayu menceritakan, Sultan Samudra Pasai Zainal Abidin III yang memerintah dari 1468 hingga 1474 telah dirampas tahtanya oleh adiknya Sultan Muhammad Shah II. Kemudian Sultan Zainal Abidin III telah melarikan diri ke Melaka dan baginda telah disambut mesra oleh Sultan Mansur Shah, Sultan Melaka. Lalu Sultan Mansur telah menghantar tenteranya
ke Samudra Pasai untuk mendapatkan kembali tahta dan kerajaan Samudra Pasai dan mengembalikannya kepada Sultan Zainal Abidin III. Malangnya, Sultan Zainal Abidin III dikatakan tidak menghargai bantuan Sultan Mansur Shah tersebut, di mana baginda enggan mengucapkan terima kasih kepada Sultan Mansur Shah. Menurut sumber batin, ini kerana disebabkan Sultan Zainal Abidin III tidak pernah meminta bantuan dari Melaka untuk dapatkan kembali kerajaannya, kerana yang merampas kuasa adalah saudaranya sendiri. Baginda mengalah kerana tidak mahu bermusuh dengan saudaranya sendiri. Menurut petikan sejarah Melayu lagi, ketika tentera Melaka dalam perjalanan pulang ke tanah air, terdengar berita Sultan Muhammad Shah II, perampas kuasa itu, sekali lagi telah menggulingkan Sultan Zainal Abidin III. Tetapi kali ini Melaka tidak membantu. Begitulah kisahnya secara ringkas yang kami perolehi. Demi kasih kepada saudara kandungnya sendiri, Sultan Zainal Abidin III sanggup mengalah dan membuang segala pangkat dan darjat dunia. Setelah itu, baginda berhijrah ke kampung Air Hitam Darat, Masjid Tanah Melaka ini, dan menjadi rakyat biasa dengan melakukan aktiviti berdakwah demi mengejar akhirat yang kekal abadi. Semoga penerangan video ini dapat membantu menyingkap sejarah makam lama ini, dan diharap makam ini dapat dijaga dengan baik. Semoga mendapat rahmat dan keberkatan bersama, insya-Allah. Jadi itu saja video untuk kali ini, diharap dapat memberikan sedikit pendedahan kepada generasi kini dan akan datang, juga memberikan sedikit maklumat kepada pengkaji dan peminat sejarah supaya dapat merungkaikan lagi sejarah ini. Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan. Untuk penerangan lanjut, sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan package-package tersebut. Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini dan jumpa kita di episod akan datang yang lebih menarik, insya-Allah. Assalamualaikum.